Baik kena pukul tak? Pukul umur 10. Kalau tak semayang juga. Lepas tu kalau umur 20, tak usah duk main cerita lah dekat tok guru mana pun. Anak saya ni tak mau semayang. Kena tanya balik. Dulu suruh semayang tak? Dulu suruh cara betul ke tak? Tu masalah dia. Main umur 20, 30 tak semayang, bawah tak? Anak saya ni dulu mengaji sekolah agama. Tapi lah ni tinggal semayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bi khair wa ba'd. Saya muliakan Tuan Imam, ahli jawatan kuasa bagi Masjid Al-Bushra Merbuk, para hadirin muslimin dan muslimat, bu ayah, babang, kakak-kakak, para hadirin, para santri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini dapat meneruskan dan menyambung kembali pengajian kita yang lalu bagi kitab Isbalul Aman fi Tarjamati wa Syarhi Bughiyatil Ikhwan wa Riyadatis Sibyan, yaitu kitab yang membicarakan berkenaan dengan pendidikan kanak-kanak dan pembentukan akhlak yang disusun oleh Al-Imam Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala berdasarkan kitab Ihya Ulumuddin karangan Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala. Pada bulan yang lalu kita telah masuk pada perbahasan atau pada bait rangkap syair yang keempat. Kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Wa ba'du fat ta'dibu lis-sibyani min awalin nashwi atamma syari. Dan selepas mengucapkan pujian dan salawat, wa ba'du itu adalah ucapan amma ba'du ataupun wa ba'du, dan ini disebut dengan faslul khitab ataupun penyelang di antara muqaddimah dan maqasid, di antara muqaddimah bagi kitab dan tujuan penulisan kitab ini. Jadi ba'du di situ dengan makna ba'dama zakartu al-basmalata wal-hamdalata was-salata ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fat-ta'dibu lis-sibyan. Maksudnya setelah mana saya mengucapkan alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, salawat kepada Rasulullah. Itu sebab itu saya sebut, dan selepas mengucapkan pujian dan salawat, maka fat-ta'dibu lis-sibyani, maka saya mengatakan, saya itu siapa? Saya itu ialah Al-Imam Ar-Ramli, pengarang bagi kitab ini, bahawa mendidik kanak-kanak itu min awalin nashwi atamma syani, bermula daripada permulaan tamyiznya, itu adalah merupakan sesempurna perkara. Jadi bilakah kanak-kanak ini akan memulakan proses pendidikan bagi mereka? Hakikatnya pendidikan bagi kanak-kanak secara tidak langsung bermula sejak daripada di dalam alam rahim lagi, bukan hanya setelah keluar daripada perut ibunya. Tetapi pendidikan pada ketika tersebut adalah lebih kepada ibu dan ayah itu sendiri. Dan pendidikannya adalah daripada ibu dan ayah tersebut. Karena itu kata ulama, sesiapa yang ingin anaknya soleh dan anaknya solehah, maka hendaklah ibu dan ayahnya terlebih dahulu membentuk peribadi mereka untuk menjadi soleh dan solehah. Karena orang yang berkahwin
dengan tujuan dan juga niat dalam hatinya bahawa dia ingin menjadi soleh. Dia ingin menjadi hamba yang taqi, yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepadanya beberapa perkara. Yang pertama, dianugerahkan kepadanya istri yang solehah. Karena at-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Karena orang yang perempuan yang baik adalah untuk lelaki yang baik. Dan lelaki yang baik adalah untuk perempuan yang baik. Dan dalam Quran Allah Ta'ala sebut sebelumnya, wal qabithatu lil qabithin wal qabithuna lil qabithat. Orang yang tidak baik adalah untuk yang tidak baik. Maka untuk menghasilkan keluarga yang baik, perlu bagi ibu dan ayah terlebih dahulu membentuk peribadi. Ini kahwin bukan hanya semata-mata untuk nafsu. Kahwin bukan hanya semata-mata untuk memenuhkan keperluan, keinginan apa yang diinginkan. Dan itu keperluan tadi sebenarnya sama saja dengan binatang. Binatang pun sama juga. Dan yang membezakan kita dengan binatang adalah akal, dan kemudian kita dinilai dengan niat kita. Innamal a'malu bin niyat. Dan pertama diberikan, kalau orang tadi berniat untuk berkahwin tadi kerana untuk menjadi orang yang soleh dan untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, pertama Allah akan kurniakan kepadanya istri yang solehah. Kalau dia perempuan, maknanya Allah akan kurnia kepadanya lelaki yang soleh. Yang kedua, dia akan dikurniakan dengan zuriat yang soleh dan solehah, insyaAllah. Dengan barakah niatnya tersebut akan dikurniakan dengan zuriat yang soleh dan solehah. Kemudian yang ketiga akan diberikan dengan anak yang akan berbakti kepadanya ketika dia masih hidup dan setelah dia wafat. Jadi ada 3 kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang berniat dengan niat tersebut. Jadi ta'dibul sibyan, pendidikan kepada kanak-kanak, hakikatnya bermula sejak sebelum kanak-kanak itu lahir lagi. Ya, bukan selepas budak itu lahir. Kecuali kalau kata ya, ibu dan ayah tadi tenggelam dalam lautan kelalaian, yang sebelumnya tadi ditenggelami dengan nafsu, kemudian setelahnya kembali berubah dengan taufik dan hidayah daripada Allah, maka alhamdulillah, maka dia kena mulakan pada ketika tersebut dengan permulaan yang baik dengan anak tersebut, yaitu memberikan pendidikan yang baik kepada anak itu. Perkara ini diberi perhatian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat memberikan perhatian kepada kanak-kanak sejak daripada awal usia dini lagi. Min awwali nashwi atamma syani. Yani bila akan diberikan dengan pendidikan kepada kanak-kanak, bermula daripada permulaan tamyiz adalah merupakan sesempurna perkara. Jadi tamyiz, bila tamyiz, kita dah sebut pada minggu lalu, tamyiz yaitu mumayyiz, yang disebutkan di sini bukan mesti pada umurnya 7 tahun. Tak. Umur 7 tahun dan tamyiz, yaitu dhabit bagi tamyiz, kata para ulama fiqh, fuqaha dalam mazhab Syafi'i menyebut permulaan tamyiz, dhabitnya ialah ketika seseorang kanak-kanak tersebut boleh makan dengan sendiri, boleh minum dengan sendiri, dan boleh istinja dengan sendiri. Ada 3 benda tu. Makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri. Dan kemudian yang kedua, cukup umur 7 tahun. 7 tahun qamariyah, bukan 7 tahun Masihi, Syamsiyah. 7 tahun qamariyah, iaitu 7 tahun Hijri. Jadi kena tengok umur anak kita dengan tahun Hijri. Ni kalau anak dia lahir tahun 1425 ni, 1445, sama. Jadi 7 tahun adalah setelah sempurna. Contohnya dia lahir 1445 awal. 1445, 1 Muharram 1445, maka 1 Muharram 1446 ialah cukup 1 tahun. Tamam? 1446, 1447, 1448, 52. 1452.
maka cukup anaknya 7 tahun. Jadi jangan kira dengan 2023, 2024, tak. Karena kemungkinan anak tu akan lebih kurang lagi umurnya. Dia ingat anak dia tu umur tak cukup lagi. Tak, kena kira dengan tahun Masihi. Dengan tahun Hijri. Dan tamyiz yang kalau umurnya 7 tahun, Qamariyah tetap ataupun lengkap 7 tahun. Kemudian dhabit tamyiz tadi lengkap. Boleh makan sendiri, boleh minum sendiri, dan kemudian boleh basuh berak sendiri. Istinja sendiri. Maka ketika ini, wajib bagi ibu dan ayah, wajib untuk menyuruh anak tersebut solat. Makna wajib, kalau tak suruh berdosa. Suruh saja. Suruh dengan apa? Kata Al-Imam Zainuddin Malaybari, Al-Imam Zainuddin menyebut dalam Fathul Mu'in, kata beliau, ma'a at-tahdid, suruh bersama dengan ancaman. Salli wa illa darabtuk, kata itu. Sembahyang, kalau tak saya pukul kamu. Sebut itu. Tak pukul pun. Karena dipukul pada umur 10. Jadi bukan hanya suruh saja, suruh dan tahdid. Ni anak umur 7 tahun suruh sembahyang, suruh. Sembahyanglah abang. Abang tak mau sembahyang. Tak apalah. Nanti mak suruh dah. Tak boleh. Dia kena pesan pula, salli wa illa darabtu. Dia cakap Arab kah? Dah cakap Melayu lah. Kata jenuh kami. Orang mabuk kan. Dia tak tahu naik bah ni, tak tahu daripada mana ni kan. Salli wa illa darabtu. Kalau sembahyang, kalau tak saya tibai. Ataupun sembahyang, kalau tidak lagi saya habaq dekat ayah tibai tadi. Takutkan anak tadi dengan ayah dia. Dia kata ayah tak sembahyang. Itu jam balik. Jadi sebab tu pendidikan ni, kadang-kadang anak-anak kita dia boleh jadi sembahyang sebabkan kerana dia tengok ayah dia sembahyang. Ayah dia sembahyang. Mak dia sembahyang. Kemudian kita akan tengok budak ni umur 3 tahun, 4 tahun tengok duk rokok sujud dah. 2 tahun duk rokok sujud dah. Walaupun tak betul. Orang diri dulu dia sujud terus. Tak apalah. Jenis tu. Maksudnya dia pernah tengok orang sembahyang. Jadi macam mana umur tadi? 7 tahun dan kedua, dhabit tadi lengkap. Dhabit tu dia dhabit ni. Dhabit ni dia macam dia kaedah tetapi pada bab yang tertentu. Kaedah untuk kita memahami dan mengenali bahawa kanak-kanak ni telah sampai masa untuk diberikan arahan. Tu. Faham? Sebab tu dhabit dalam bahasa Arab kalau kata ni untuk orang mengaji lah. Kalau orang nak tulis dia punya makna dhabit. Dhabit ni maknanya adalah amrun kulli yang dhabitu fi babin wahidin. Jadi perkara yang bersifat ataupun satu kaedah yang bersifat universal, yang bersifat menyeluruh, tetapi dia digunakan pada satu bab. Contoh kalau orang bincang masalah mujawir dengan mukhalid, air mana satu yang dikira bercampur dengan air yang hanya barang masuk dalam air tadi tidak dikira bercampur sehingga air tadi tidak boleh digunakan. Jadi air tadi jadi mutaghayyir. Air berubah ataupun tidak berubah. Ini kalau mengaji dalam fiqh berkenaan dengan ayat. Jadi kalau tak pernah dengar hak ni maknanya kena mengaji. Cik, datang apa Ustaz sebut tadi tu? Mukhalid datang apa tu? Mujawir tu datang apa? Bercampur ayat-ayat berubah apa ni? Kalau tak pernah dengar yang tu maknanya kena mengaji. Kalau tak mengaji lagi tu tak usah duk gagah lah duk pergi habaq kat masjid suruh baca kitab tafsir. Faham? Datang masjid aja duk baca fiqh aja, baca tafsir sama. Berkemah. Mukhalid dengan mujawir pun tak tahu. Dhabit tamyiz tadi pun 40 kali ulang. Tu pun tak ingat-ingat. Pun tak nak tafsir terus. Ni zaman sekarang ni orang ni dia rasa dia cerdik lebih daripada para alim ulama. Tamam. Baik. Dia pada atas sebut 7 tahun Qamariyah tamyiz. Baik, kalau dia tamyiz tapi tidak cukup umur 7 tahun.
Maknanya dia boleh basuh berak sendiri, dia boleh makan sendiri, boleh minum sendiri pada umur 5 tahun. 5 tahun dah boleh makan sendiri, basuh berak sendiri. Ada budak yang cepat macam tu. Dia adakah diwajibkan untuk ayah dan ibu ataupun kepada wasi, orang yang diwasiatkan kepada ayah dan ibu? Kalau ibu ayah dah meninggal, dia wasiat kepada keluarga dia, kepada datuk dia ke, kepada adik dia ke, abang dia ke, untuk jaga anak dia, ataupun kepada qayyim iaitu orang yang diwajibkan oleh kerajaan untuk menjaga anak-anak tersebut yang ditanggungjawabkan oleh pihak kerajaan. Nah, maka mereka ni wajib tak bagi tahu kepada anak tadi untuk sembahyang kalau umur dia 5 tahun, dan dia boleh dah basuh berak sendiri, minum sendiri, makan sendiri. Kata ulama tidak wajib. Tak wajib kenapa? Karena tidak cukup umur 7 tahun. Jadi setakat satu saja yang melengkapi tidak cukup. Dia kena 7 tahun dan tamyiz. Tamyiz yang saya sebut tadi. Makan sendiri, minum sendiri, basuh berak sendiri. Kalau tak ada salah satu tu, tak boleh lagi. Contoh umur 7 tahun. Tapi tidak tamyiz. Pun tak wajib juga suruh. Umur 7 tahun dah. Tapi tak boleh makan sendiri, tak boleh minum sendiri, tak boleh basuh berak sendiri. Contohnya terkena dengan autism ataupun dengan perkara-perkara yang lain yang terkena kepada kanak-kanak tersebut. Maka wajib tak disuruh budak tadi untuk sembahyang? Tak wajib. Jadi kalau budak tu dah sampai umur 14 tahun, barulah boleh makan sendiri, minum sendiri, basuh beraknya. Waktu tu suruh. Mungkin budak autism umur 14 tahun, baru 7 tahun. Dia sedih. Dan waktu dia umur 7 tahun, dia macam umur 1 tahun. Dia terlewat 7 tahun. Ada. Jadi kalau orang macam ni, kalau nak nikah, kalau umur dia 25, tolak 7 lah. 25 tolak 7 jadi berapa umur dia? Tolak 7. 15. 18. 18. 18 tu kira galak lah. Galak. Tapi kalau kata umur dia 30, tu memang lagi lah. Macam umur dia dah 23 waktu tu. Macam tu biasa dah. Baik. Jadi di sini kita dah faham tadi makna tamyiz, dan kemudian kita dah faham makna 7 tahun tadi. Apa dia? Maka suruhan tadi disuruh, kalau dalam hadis disebut muru auladakum bis salati ibna sab'i sinin, kata Nabi. Suruh anak-anak kamu sembahyang, kata Rasulullah, pada umur anak kamu 7 tahun. 7 tahun tadi maksudnya apa? 7 tahun dan tamyiz. Itu makna dia. Lama letak. Baik, suruh saja ke ma'at tahdid? Ma'at tahdid. Bersama dengan ancaman. Kalau tak semayang, ayah pukul. Kalau tak semayang, walid tibai. Kalau tak semayang, papa tidak masukkan kau. Dia kalau papa, dia kena lain sikit. Dia tak pukul lah. Papa tak akan warisi syarikat papa nanti. Tiba. Kalau tak semayang, pukul abang itu. Baru dikira melaksanakan tanggungjawab. Kalau tidak, tak dikira tanggungjawab lagi. Hanya sekat gerak anak saja, suruh bangun tidur, bangun abang, semayang. Subuh, tak bangun. Tak apalah, nanti mak suruh dah. Kut suka hang lah, nak edit minta apa pun orang boleh. Tak boleh. Kena salli wa illa darabtuk. Ini kena pesan. Boleh? Umur 10 tahun, kalau tak semayang juga, maka barulah dipukul. Pukul tu pula, kena tengok balik. Pukul yang macam mana yang dibenarkan dalam syarak? Pukul yang tidak menyebabkan berlakunya kecacatan ataupun berlakunya kerosakan pada anggota tubuh. Atau berlakunya luka yang parah. Tamam? Jadi dipanggil darbun ghairu mubarrah atau mubarrih. Yani pukulan yang tidak boleh menyebabkan cacat pada anggota, dan pukul yang sampai tidak menyebabkan berlaku luka parah. Dan jangan dipukul di tempat yang sensitif. Di kepala, di dada, di mana lagi? Di tempat-tempat, di perut dan seumpamanya, di muka, itu tidak boleh dibenarkan. Itu hukumnya haram. Hatta kepada mak ayah. Mak ayah pun haram, cikgu lebih lagi haram. Guru lebih lagi haram untuk kita lakukan macam tu. Sebab tu saya pesan sungguh-sungguh. Guru disiplin ke, tak disiplin ke,
Kalau kata dengan muka anak-anak murid, kena hati-hati. Muka ni bukan sebab dia bukan anak kita, dia anak kita saja, ada. Siapa pun tidak boleh dengan muka. Nah, seorang sahabat Nabi memukul hambanya di Mojah. Lalu Nabi SAW mengatakan bahawa Inna Allah Ta'ala khalaqa Adam ala suratihi. Suratihi tadi ni, ha tu kembali kepada mana ulama khilaf. Dan sebagian ulama kata ala surati Adam. Nah, Allah Ta'ala menjadikan Nabi Allah Adam ala surati Adam. Dengan surah gambaran yang begini. Muka dia macam ni di sini. Kamu pergi pukul muka tadi ni tempat yang mulia. Karena wajhun dinamakan wajh. Nah, limuwajahatin nas. Untuk kita berdepan dengan muka orang. Itu kita dipanggil wajh. Wajhun ni karena muwajahah. Karena berdepan kita dengan orang ketika berbicara. Faham? Jangan dipukul muka. Hukumnya haram pukul muka. Faham? Dan masalah pukul pula. Pukul anak kita tadi. Pukul yang tidak boleh menyebabkan kerosakan pada anggota tubuh budak tersebut. Ataupun kecacatan yang kekal. Dan juga tidak akan menyebabkan berlakunya luka parah. Jadi kalau kata pukulan tadi pula perlu dilihat semula. Kalau budak ni dipukul dan dia akan dengar cakap, ni insya-Allah tak ada masalah. Dan pukulan dia pula pukulan hanya untuk mengajar saja. Walau dengan qalam, walau dengan bidarbi al-qalam. Walaupun dengan pen saja. Pukul dengan pen. Ataupun dengan kayu siwak. Ambil kayu siwak, tibai anak kita dengan kayu siwak. Ni kayu siwak dan ni tibai. So semayang, budak ni. Buat yang tu takut dah anak pun. Tengok, pak tak pernah buat. Dia buat macam tu anak takut. Ni duk boboy. Dia tu teruk. Sampai ke sudah tak semayang. Tapi kena suruh ni dia macam iklan energizer lah. Iklan energizer dalam TV. Bukan energizer Everready. Pasal iklan Everready dulu ni keluar dalam TV tiap-tiap hari. Saat-saat Everready. Lepas tu buat keluar apa ni, menentang kucing lari, pup, jadi bateri. Ingat lagi kan? Lah ni ada lagi iklan Everready. Tak ada dah. Everready pun tak buat iklan dah. Tapi kalau pergi ke kedai, semua tanya Everready. Tapi nak hak yang RM1 je. Rupanya bukan Everready, dia nak bateri. Dia nak bateri tapi dah habaq Everready. Everready faham terus dah. Maksudnya dipanggil ismun ala ghalabah. Ismun ala ghalabah. Dah termenang dah. Kalah dah nama-nama bateri lain. Buh nama Everready. Padahal pergi ambil bateri everyday. RM1.3. Everyday. Pakai 2 kali habis bateri tu. Tapi dia nak tak Everready juga disebut. Macam tu juga. Iklan ubat gigi Colgate. Pi mana pun Colgate. Lah kena ambil Dali. Tu tak tahan. Tak pun ambil ubat gigi Sufi. Tapi dia nak Colgate. Colgate yang dia maksudkan tadi adalah ubat gigi. Dia bukan nak Colgate tu sendiri. Dia nak ubat gigi tu. Maka dia menang nama tu. Faham? Kenapa jadi macam tu? Karena diulang-ulang iklan tadi sampai orang dah jadi mangli dengan iklan tu dan sebut nama tu. Macam tu juga disuruh semayang kepada anak-anak. Bayang umur 7 tahun sampai 10 tahun disuruh. Takkanlah dia tak semayang. Melainkan dia ni memang benak betul ya. Benak, tak ada orang lah. Ni memang ajaib betul budak ni. Suruh sampai 3 tahun, 4 tahun suruh. Tetap tak semayang juga. Kita kena tengok balik. Ni mungkin kera. Tapi tak ada bulu. Boleh. Jadi, suruhan tadi, hikmah dia begitu. Nabi suruh. Baik, kena pukul tak? Pukul umur 10. Kalau tak semayang juga. Lepas tu kalau umur 20, tak usah duk main cerita lah dekat tok guru mana pun. Anak saya ni tak mau semayang. Kena tanya balik. Dulu suruh semayang tak? Dulu suruh cara betul ke tak? Tu masalah dia. Main umur 20, 30 tak semayang, bawah tak? Anak saya ni dulu mengaji sekolah agama. Tapi lah ni tinggal semayang. Ajaib ni. Dulu mengaji sekolah agama, lah ni tinggal semayang. Tak mau semayang dah. Lepas dia kerja apa semua, tak mau semayang. Ya, mungkin kerana nafsu dia. Tapi kalau kita tanya balik, mesti ada masalah lain. Masalah dia, cara suruhan kita dulu pun tak kena. Dan di sekolah pula, waktu duduk di asrama, pun tidak ditekankan dengan penekanan yang sepatutnya untuk anak tadi solat.
Dan kemudian anak-anak kita solat pula, kita tak sebut kepada dia tentang keindahan agama Allah Ta'ala. Tak dicerita tentang Rasulullah SAW. Nah, karena itu anak kita sembahyang, dia rasa macam satu tanggungjawab besar kepada dia, dan ini adalah satu taklifan yang berat, yang kemudian dia kata, dia tidak mampu lakukan. Faham? Itu kena, kata para ulama, nanti kita akan sebut dalam ni, apa dia teknik ataupun cara yang digunakan oleh para masyayikh yang terdahulu untuk mendidik anak-anak dengan apa ni, perkara-perkara yang berkait dengan agama. Tamyiz dengan apa? Dengan 7 tahun umur. Itu dah satu. Dan kemudian kita cerita pasal pukul. Pukul ni apa ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kena tengok keadaan. Sama ada pukulan tadi dipukul. Kalau pukulan tadi akan menyebabkan kanak-kanak tadi akan berubah dan jadi baik, maka elok untuk orang panggil apa, diberikan pukulan tersebut. Tapi syarat pukulan tadi tidak akan menyebabkan berlaku kerosakan pada tubuh yang kita sebutkan tadi, ataupun kecacatan yang akan berlaku kepada kanak-kanak tersebut. Yang kedua, kalau dipukul dan budak tadi tetap tidak akan berubah, malah dia akan lari pula daripada ibu dan ayah dia. Dia akan lari. Maka macam mana keadaan anak-anak yang macam ni? Maka kata ulama, kalau dipukul, dia akan berubah dan dia akan lari. Maka sebaiknya dielakkan daripada pukul. Bukan sebaiknya, tak maaf. Tidak dipukul terus. Jadi ditinggalkan terus pukul, hanya memberikan nasihat sahaja. Jadi kena tengok balik keadaan anak tersebut. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahawa para ulama memahami nas Al-Quran dan hadis Nabi SAW bukan dengan literal. Tidak hanya dibaca saja kemudian dipaham dan kemudian ditatbikkan terus tanpa melihat kepada kondisi. Maka kena perhati balik. Bila Nabi sebut dalam hadis, muru auladakum bis salati ibna 7 sinin wadribuhum ibna 10 sinin. Suruh anak kamu semayang pada umur mereka 7 tahun dan pukul ketika umurnya 10 tahun. Jadi pukul tadi macam mana? Dengan syarat yang kita sebutkan tadi. Kalau kata anak tadi akan lari dan tidak akan dengar cakap selepas itu dan akan semakin liar, maka tidak dipukul pada waktu itu. Jangan dipukul. Hanya memberikan nasihat sahaja walaupun dia tidak semayang. Boleh? Walaupun dia tidak semayang. Baik. Wa ba'du fatta'dibu lis-sibyani min awwalin nashwi atamma syari. Dan selepas mengucapkan pujian dan selawat, maka saya mengatakan bahawa mendidik kanak-kanak itu bermula daripada permulaan tamyiznya itu adalah merupakan sesempurna perkara. Jadi tadi yang kita baca dalam hadis bisalah dengan sembahyang, kata ulama termasuk sekali suruhan dan diancam dengan pukul tadi bagi perkara berkaitan dengan puasa. Puasa pun sama juga. Ada sebahagian orang dia kata, sebahagian penceramah kata, ya Nabi suruh semayang saja bukan puasa. Dia kata puasa tak apa, tak payah. Hak ni dia pandai-pandai pula lebih daripada para fuqaha lagi. Jadi tak boleh macam tu. Yang boleh, yang betulnya apa dia? Puasa juga wajib disuruh, dan kalau tidak puasa pada umur 7 tahun, maka diberi juga dengan tahdid tadi. Puasa, sum wa illa darabtuk. Puasa, kalau tidak saya pukul kamu. Kalau tidak ayah pukul kamu. Umur 7 tahun. Dah kena puasa lah. Bukan hanya semayang saja. Puasa juga disuruh kata ulama. Seperti yang disebutkan oleh sahib Fathil Mu'in. Min awalin nashwi. Ini bermula daripada tamyiz. Jadi tamyiz di sini, adakah sama dengan tamyiz yang kita bicara masalah solat dari umur 7 tahun? Tak, kata sebagian masyayikh di sini. Dengan makna ketika anak tadi sudah mencapai umur tamyiz, iaitu dia boleh makan sendiri, minum sendiri, basuh berak sendiri. Walau umurnya tidak lagi sampai 7 tahun, maka boleh dah untuk memberikan pendidikan kepada kanak-kanak tersebut. Dengan didikan agama. Ini yang disebutkan ataupun yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para ahli keluarga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan bahawa Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam
Disebutkan dalam riwayat yang disebutkan oleh tabi'i jalil Amr bin Shu'aib radhiyallahu taala anhu, kata beliau, kana al-ghulamu idza afsaha min bani Abdul Muttalib 'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayata 7 marrat. Anak-anak keluarga Bani Abdul Muttalib. Nah, Bani Abdul Muttalib maknanya Bani Hashim. Keluarga Bani Hashim, yakni keluarga Rasulullah, kalau kata mereka telah boleh untuk fasih bercakap, maksudnya ini maksudnya umurnya telah tamyiz. Tamam? Maka diajarkan oleh Nabi kepada mereka dibacakan ayat ini 7 kali. Ayatnya apa? Ayatnya alhamdulillahilladzi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Surah Al-Isra ayat 111. Dibaca ayat ni 7 kali. Dibacakan kepada anak-anak. Kenapa? Dalam ayat ni diceritakan tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diajarkan anak dengan tauhid. Diajarkan anak untuk membesarkan Allah Azza wa Jalla. Tamam? Sebab tu kata al-Imam, kata Sayyidina Jundub Ibnu Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Jundub mengatakan, kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanu hazawirah. Hazwarah ni maksudnya yang anak-anak muda masa tu. Ini bukan budak kecil lah ni, ini dah anak muda dah waktu tu. Maka kata Sayyidina Jundub, fata'allamna al-imana qabla an nata'allama al-Qur'ana. Kami mengaji iman sebelum kami mengaji Al-Quran. Fazdadna bihi imana. Maka setelah itu kami mengaji Quran, tambah lagi iman kami. Nah, setelah mengaji Quran lagi tambah iman kami. Maksudnya mengaji tauhid dulu, nah, dan kemudian baru mengaji Al-Quran. Di sini maksudnya pada mengaji Quran ini mengaji tentang hukum hakam dalam Al-Quran. Bukan hafal Quran, karena hafal Quran bermula pada awal umur. Yakni pada permulaan ketika anak tadi telah fasih dan boleh untuk berbicara dan juga boleh untuk menghafal, maka dihafalkan anak tadi dengan Al-Quran. Ini yang dilakukan oleh para sahabat yang terdahulu di zaman mereka. Dan ini al-khairu summa al-khairu fi ittiba'i man salaf. Yang terbaik adalah mengikuti jalan orang-orang yang terdahulu. Bagaimana mereka mendidik anak-anak pada ketika tersebut. Semalam saya di pondok, bila bicara berkenaan dengan pendidikan kanak-kanak ni, terbaca dalam satu tulisan dalam Facebook, dia kata sekolah-sekolah di Jepun lebih mementingkan tempat permainan yang banyak. Sekolah-sekolah kita pula, dia kata, raja duk kalut budak mana yang boleh baca dulu umur 4 tahun. Kita kata tulisan ini sebenarnya tulisan nak perli pendidikan kita di Malaysia, dan lebih berbangga dengan Jepun. Hak tulis tu pun tak tahu orang kok belah apa ni duk cakap tok kun kok tu kok, no. Jadi dia dah buat kemah macam dengan dia apa Jepun juga. Tak duduk Jepun pun, tapi dia orang panggil apa? Dia terlalu teruja dengan sistem tempat main dan so. Mereka kata kerana ini akan memberikan kegembiraan kepada kanak-kanak. Ya, tak ada masalah apa yang tu. Ya, budak-budak kena main. Dan memang ada hari main pun. Dan sehingga disebut dalam sejarah, ni diceritakan bahawa antara sejarah kenapa para sahabat pada zaman dahulu mereka tidak panggil apa kutak pada zaman dahulu, cuti pada hari Rabu, Khamis dan Jumaat. Dulu, kutak zaman dulu, cuti pada hari Rabu, Khamis dan Jumaat. Rabu, Khamis, Jumaat, no? Ini disebutkan dalam sirah, diceritakan oleh Al-Allamah Abdul Hayy Kattani Al-Maghribi dalam kitabnya, yang beliau telah mengambil daripada Al-Ustaz Al-Kabir Al-Syekh Mukhtar Al-Kunti rahimahullahu ta'ala, ketika ditanya tentang aslu fi tarkil muallim lis-sabi ay ijazah qira'at al-qamis wal arbi'a wal jum'ah, atau arbi'a wal qamis wal jum'ah. Boleh baca arbi'a, boleh baca arbu'a, boleh baca arbi'a, boleh arbu'a, boleh arbu'a maksudnya hari Rabu. 3 hari, Rabu, Khamis, Jumaat. Tu dia lah, cuti 3 hari. Seronok kalau habak ke cikgu, no? Kalau habak ke sekolah ni kutak untuk hafal Quran. Jadi ditanya asal dari mana ambil ni cuti 3 hari ni.
Hari 3 ni, maksudnya hari ni bukan cuti untuk hafalan saja. Maksudnya mungkin diulang balik hafalan, itu lain. Atau ada pengajian yang lain, itu lain. Ataupun dibagi dia pemain, ada aktiviti dan seumpamanya. Dari mana dia ambil ni? Katanya, disebutkan kata, sebelum pemerintahan Sayyidina Umar, innama yuqri'ur rajul ibnatahu wa aqahu as-saghir wa ya'khudhu al-kabir 'anil kabir mufahamatan li sayalani adhanihim. Sebelum zaman Sayyidina Umar, kanak-kanak akan mengaji dengan ibu dan ayah mereka ataupun dengan saudara-saudara mereka di rumah. Nah, dan orang yang besar pula pakat pergi mengaji dengan orang yang besar, tak pegang kitab apa. Sebab apa? Sebab lisayalani uqulihim, kerana cerdiknya mereka dan tak perlu kepada tulisan. Hafal terus. Malah hari ni ramai kita tengok macam tu. Perli kan. Macam ni mai kelas tok guru duk. Imam Syafi'i. Masuk habis semua ni dalam kepala. Dia tunggu nak tapis je. Mana tu tak boleh. Dia jadi apa ni, zaman gitu, zaman tu. Sehinggalah setelah itu berlaku futuhat ataupun pembukaan negara Islam yang besar, dan kemudian ramai yang masuk di kalangan Ajim dan Ahli Bawadi, orang-orang kampung dan juga Ajam, orang-orang yang bukan Arab masuk Islam ramai, maka ramailah kanak-kanak pada waktu tersebut. Maka Sayyidina Umar bin Al-Khattab mengarahkan pada ketika tersebut untuk membina buyutu at-ta'lim atau makatib ataupun kutab dipanggil. Kutab ni macam sekolah rendah lah, tadika, untuk kanak-kanak hafal Quran. Jadi dibina buyutul kutab atau makatib. Maka dilantik orang untuk mengajarkan kanak-kanak ni, dipanggil muaddib. Dipanggil muaddib untuk mengajarkan anak-anak dengan ilmu Al-Quran dan juga menghafalkan Al-Quran dan mengajarkan mereka adab. Dan kemudian mereka ni biasanya akan membaca Al-Quran dan mengulang bacaan tadi dan hafalan selama seminggu. Satu hari ketika mana Sayyidina Umar balik daripada peperangan, dan perang tadi balik pada ketika hari Rabu, sampai saja di Madinah pada ketika tersebut, yang menyambut Sayyidina Umar pada waktu itu adalah kanak-kanak ini. Mereka bakal keluar daripada kutab, disambut Sayyidina Umar di sempadan. Sonok dengan kepulangan Sayyidina Umar dan ahli tentera semuanya pada waktu itu pulang daripada perang. Maka mereka pergi sambut. Dan mereka duduk pula dengan Sayyidina Umar sampai ke hari Khamis. Sayyidina Umar duduk di masjid, sembang, budak-budak pun ramai main duduk. Ini kalau salah kalau ada orang kata orang takut dengan Sayyidina Umar. Sebab tu kalau baca dalam kitab, Sayyidina Umar kalau budak-budak tak tidur. Ibu-ibu zaman dulu kalau anak dia tangguk-tangguk tak tidur, duk bagi tidur, tak tidur juga, duk teriak-teriak, dia akan sebut apa? Panggil Sayyidina Umar lagi. Senyap terus budak. Hai, kata punya takut, budak pun takut dengan tak, bukan budak. Jin. Jin yang kacau budak tu. Jadi mak ni sebenarnya dia nak halau jin tu. Dia tu panggil Sayyidina Umar ni baru tak. Lari terus jin tu. Dengar nama Sayyidina Umar je dah lari dah. Ni ajib dan juga agungnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dan kanak-kanak ni main duduk keliling Sayyidina Umar, sembang dengan Sayyidina Umar waktu tu. Dan Sayyidina Umar melayan mereka dengan sangat seronok. Dan Sayyidina Umar bila mana melihat anak-anak tadi duduk dengan dia daripada petang Rabu sampai ke hari Khamis, kemudian hari Jumaat dah memang biasanya cuti. Maka Sayyidina Umar pun kata, selepas ni bagi cuti kepada mereka pada hari Rabu dan hari Khamis, kerana mereka telah melayan aku dan datang sembang dengan aku pada hari Rabu dan hari Khamis. Dan campur kali dengan Jumaat, jadi 3 hari. Kena bagi mereka rehat. Dan kata sebagian ulama, wada'a ala man attala hadhihi sunnah. Dan Sayyidina Umar doa pula, siapa yang tak ambil sunnah ni tak akan berjaya. Tu dia lah. Jadi tahfiz bolehlah try beramai dengan ni. InsyaAllah budak-budak tahfiz ramai seronok lah. Rabu Khamis tak payah hafal. Dia kata ni budak kutab, hak tahfiz tadi umur 13 dah. Ni bukan kutab lagi. Jadi boleh jadi juga. Jadi betul juga kat guru tahfiz tadi lah. Dia kata kalau tak hafal juga Rabu Khamis, Allahu Akbar, terbang budak-budak ni. Tak hafal dah mereka. Dia kata ya boleh juga jadi. Kerana apa? Kerana yang didoa oleh Sayyidina Umar kepada kutab, kepada budak-budak di kutab. Jadi saya baca banyak kali dah benda ni sebenarnya. Tapi di kutab saya sendiri pun tidak dilaksanakan lagi benda tu.
Jadi saya akan ulang balik, saya akan sebut balik kepada guru-guru kutak nanti di Zawiyah, di pondok saya. Sebab kami di pondok saya pun ada kutak untuk kanak-kanak kecil, bermula umur 4 tahun sampai umur 12 tahun. Jadi ni hafal Quran dan hafal matan-matan ilmu. Dan sungguh alhamdulillah berjaya budak-budak kita ni, bukan tak boleh. Umur 5 tahun dah hafal Tuhfatul Atfal. Matan tajwid. Bahasa Arab. Berapa baik? Matan Tuhfatul Atfal. Berapa baik? Apa ni Wildan? Lebih 50 lebih. 50 lebih baik. Baik ni rangkap syair. Kemudian hafal Aqidatul Awam. Lebih 57 baik. Jadi daripada ada 100 baik dah dalam kepala mereka. Dan kemudian sekarang tengah menghafal Burdah Al-Imam Al-Busiri. Burdah Imam Busiri 161 baik. Dah 161 baik. Dan ada 2-3 orang dah khatam Burdah Al-Imam Al-Busiri dihafal. Termasuk dengan Aqidatul Awam dan juga Tuhfatul Atfal. Habis ni mereka akan hafal pula Al-Ajurumiyah. Sampai nanti akan masuk kepada Alfiyah Ibnu Malik. Maknanya sebelum umur mereka 18 tahun, 17 tahun insya-Allah akan khatam Alfiyah Ibnu Malik 1000 baik. Alfiyah akan hafal sebelum mereka masuk ke aliyah. Peringkat aliyah seperti santri yang ada sekarang di Zawiyah, di pondok saya. Jadi hafal, boleh hafal sebenarnya. Bukan hafal Quran saja. Mereka hafal kalimatan. Tapi cuma syarat tak boleh duduk di pondok. Mereka kena balik rumah. Kena balik rumah. Jadi mak ayah kena main duduk di Pedu lah. Kalau kata hak duduk jauh-jauh tu kena main pindah di Pedu. Ada 2 orang dua keluarga yang pindah main duduk di Pedu. Terutama keluarga pakcik saya sendiri yang duduk di Langkawi dan balik pindah ke Pedu. Semata-mata untuk masukkan anak dia ke Kutak Zawiyah. Kemudian ada seorang abang ni daripada dia orang Johor, kemudian duduk di Bukit Selambau. Dulu ni duduk berulang daripada Bukit Selambau pergi ke Pedu setahun. Tiap-tiap hari. Bukit Selambau Pedu 2 jam. Pagi pukul 5 pagi dah keluar, pukul 7 sampai dah di Pedu. Hantar anak setiap hari. Selama 1 tahun. Sebelum anak dia yang ambil SPM tu habis lah. Ni anak dia SPM dah habis, pindah duduk di Pedu dah. Saya suruh dia pindah duduk Pedu, kata teruk orang tu. Dan dia kata insya-Allah. Dan dia pindah dah duduk di Pedu. Kenapa saya tak bagi ada asrama? Ramailah pakat duk main habak kata tak ada asrama. Kalau ada asrama kami hantar ada anak. Dia seronok. Dia nak lepas anak dia kat kita. Main kat dia seronok tak ada asrama apa kepala bapak apa kan. Main kat kita nak suruh kita jaga anak dia. Kamu dah jaga anak kamu waktu kecil itu. Umur sebelum 7 tahun tak sesuai anak tadi duduk di asrama. Dan sebelum 13 tahun. Sebenarnya sebelum 13 tahun anak tak sesuai duduk asrama. Tak usah duduk seronok sangatlah. Kita bukan Imam Nawawi. Mak ayah jangan duduk seronok rasa macam nak kemah sangat. Ni saya pesan kepada ibu ayah semua ni. Dia duduk rasa macam dia tu anak dia nak jadi Imam Nawawi. Dia bukan Syaraf pun. Imam Nawawi namanya Yahya bin Syaraf. Kamu bukan Syaraf. Kamu bukan ibu dan ayah Imam Nawawi. Nak bagi anak saya nak bagi jadi Imam Syafi'i. Kamu bukan ayah Imam Syafi'i. Itu je kena ingat. Kamu Pak PI. Ni dah anak nak boleh jadi bukan main lagi. Dia pun tak tahu mana. Sedar diri kita. Jadi sepatutnya anak umur sebelum 7 tahun dan ke atas sebelum 13 tahun ada tempoh dengan mak ayah. Tempoh dia dengan mak ayah. Kenapa? Dan ni adalah kajian yang dibuat. Dan satu sekolah-sekolah kita, kebanyakannya anak-anak masuk ke asrama umur 13 tahun. Ini kajian. Kerana umur 13 tahun budak dah boleh digari. Sebelum 13 tahun, ibu ayah jangan pelik nanti anak tu akan benci dengan agama. Dan dia tak mau dah lepas ni. Dia hanya menghabiskan program yang dia ikuti tadi kerana dia anggap tu program daripada mak dia dan ayah dia yang kerana menginginkan dan memenuhkan keinginan mak dan ayah dia. Saya hanya memenuhkan keinginan mak ayah. Saya selesaikan. Habis. Tapi saya tak mau dah lepas ni. Selesai. Saya nak belajar. T-Life. Contoh. Saya nak pakai cab. Saya nak pergi duduk di kedai KFC. Tapi saya hafiz Al-Quran. Saya nak kerja dah. Saya tak mau dah mengaji agama ni. Sebab apa? Saya dah perit dah dengan kehidupan ni. Amboi, baru 13 tahun. Baru 16, 17 tahun. Baru 18 tahun. Dah perit dah dengan kehidupan. Amboi. Nampak tak? Kenapa jadi macam tu? Kerana kadang-kadang anak-anak
dipaksa dengan keinginan ibu dan ayah. Waktu tu anak sepatutnya duduk dengan ibu dan ayah. Umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun. Duduk dengan mak ayah. Berulang di sekolah. Walaupun hafalan mungkin tak banyak macam tahfiz, tapi dia boleh hafal dengan kegembiraan. Kenapa? Kerana setiap hari jumpa mak ayah dia. Dan balik dia boleh tengok handset. Itu yang paling seronok ni. Dia ada handset ke depan. Tapi mak ayah boleh kawal waktu tu. Mak ayah boleh kata handset takat 2 jam saja. 1 jam saja. Quran hafal dak lagi. Matan hafal dak lagi. Ulang dak dulu dekat mak. Baru mak tahu hafal Quran macam mana. Ni mak duk marah dekat cikgu tahfiz. Anak saya kenapa tak habis Quran lagi? Mak haram tak hafal pun. Anak saya kenapa tak habis lagi ni? Berapa tahun dah anak saya duduk sini? Ustaz buat apa ni? Ustaz pula salah. Dia tak tanya anak dia hafal macam mana. Dan dia tak pernah tengok pun hafal Quran tu macam mana. Ni pesanan pada mak ayah yang banyak macam tu. Yang selalu kawan-kawan saya yang buka tahfiz. Pondok saya bukan tahfiz. Tapi makcik-makcik kalau main pondok saya, tahfiz ni bukan lama mana dah. Bukan tahfiz, saya kata. Ni pondok. Ni anak-anak tahfiz ni no. Anak tahfiz. Pondok saya pondok bukan tahfiz. Ada kutab ya, tempat hafal Quran tapi bukan tahfiz. Kutab sebab dia bukan hanya untuk hafal Quran saja, sekali dengan hafal matan dan seumpamanya. Dan juga akan mengaji kitab-kitab. Selepas mana mereka dah sampai umur yang sepatutnya mereka mengaji. Buaya semua kena ambil perhatian pada benda yang macam tu. Ramai kadang-kadang kita terlalu obses dengan melihat proses-proses pembinaan orang yang orang tu bukan kita. Kita terlalu teruja dan kita terlalu nak tiru orang. Tak apalah, anak nak jadi hafiz dan seumpamanya, nak jadi penghafal Al-Quran, dan ni akan dapat syafaat yang besar dan kebaikan yang besar kepada ibu dan ayah, sehingga dipakaikan nanti di akhirat kepada ibu dan ayah yang anaknya hafal Quran dengan taj, dengan mahkota daripada cahaya. Yang mahkota tadi kalau duduk di dunia maka akan tertutup cahaya matahari, cerahnya cahaya tadi kepada mak ayah yang anaknya hafal Quran. Seronok tak? Seronok. Tapi kena tahu cara macam mana orang-orang terdahulu mereka mendidik dan memberikan pendidikan kepada anak-anak mereka. Ada ramai juga ada mak ayah yang kadang jumpa dengan saya, dok mak kat saya, anak saya ni umur dah ni 4 tahun. Saya duk cadang umur 7 tahun nanti nak hantar pergi duk pondok. Amboi. Pak, siapa saya duk Kuala Lumpur kan. Minggu-minggu, bulan-bulan saya main tengok. Jangan macam tu. Telah mengorbankan masa kasih sayang anak tadi dengan kamu hanya semata-mata dengan keinginan kamu. Anak itulah sekali tak jadi apa. Illa man rahimah rabbuh. Kecuali yang Allah Ta'ala rahmati, anak tu jadi. Jangan terlalu obses baca cerita para ulama terdahulu. Dan kita nak tatbikkan ataupun nak turunkan hukuman tadi kepada anak kita. Faham? Tak, jangan. Saya pesan sungguh-sungguh ni. Nenek-nenek, ibu-ibu, ayah-ayah, tok-wan, kena ambil perhatian benda ni. Saya dulu pernah ada perasaan tu. Anak saya umur 3 tahun waktu tu di Mesir. Umur 4 tahun saya dengar para ulama dulu baca, yang tak anak hafal Quran apa semua. Saya tanya dekat guru saya, Maulana Syekh Ahmad Mamduh. Saya tanya Maulana, ada seorang dalam TikTok dia kata, Maulana ni bukan untuk orang yang tablik saja kan Maulana. Dia tak arti apa ni. Nak tanya tu pun. Dia bukan tanya, dia macam nak peli. Dia kata Maulana bukan untuk tablik saja kan. Ni macam mana Maulana Syekh Ali Jum'ah pula ni. Maulana ni maksudnya Maulana, maksudnya tuan kami, tuanku. Hatta kepada raja pun kalau cakap Arab dengan dia, ya Maulana, ya Maulai, sebut itu. Boleh, tak ada masalah. Habis tu tuanku pun keluar 3 hari juga, macam tu kan. Maulana tu gelaran yang disebut kepada orang yang mulia. Kita sebut. Baik. Jadi saya tanya Maulana, boleh tak kalau saya nak hantar anak saya ni, ada tak kutab di Qahirah waktu tu saya di Mesir? Kutab di Qahirah ni yang ada terima budak-budak umur 3 tahun, 4 tahun dan seumpamanya. Saya kata, nak buat apa Muhammad? Kamu nak buat apa? Kamu nak bunuh anak kamu dengan waktu dia waktu kecil ni? Bagi dia hidup dulu sebagai dia kanak-kanak. Bagi dia seronok dengan zaman kanak-kanak. Bagi dia ada kenangan kanak-kanak dia. Ini yang saya pesan kepada saya.
Dan saya ingat sampai sekarang. Faham? Dia kata, dan memang sepatutnya untuk mendidik anak-anak, perlu kepada ibu dan ayah beri perhatian dan duduk dengan anak tersebut. Jangan dipisahkan dengan anak dan ibu tadi, dan ayahnya ketika umurnya belum sesuai untuk dipisahkan. Umur dah sesuai untuk pisah, macam umur 13 tahun dan ke atas, maka itu tidak ada masalah lagi. Dan tu sistem yang ada di negara kita tu sistem yang sebenarnya bagus dah dalam sistem perasramaan. Untuk letak dia anak di asrama, umur 13 ke atas. Ya Allah, ada asrama desa, saya sendiri pun keluaran daripada asrama desa. Asrama desa ni, asrama di sekolah-sekolah rendah, daripada umur 11 tahun, dah boleh duduk di asrama. Ya, saya pernah duduk di asrama umur 11 tahun. 11, 12, sampai saya ke Mesir. Jadi tapi 11 tahun zaman lah tak sama 11 tahun zaman lah. 11 tahun zaman dulu tak sama dengan 11 tahun zaman lah. 11 tahun zaman lah, kalau tengok balik, serupa dengan budak darjah 1 zaman kami dulu. Nampak kecil sangat tak tahu. Bukan sekat badannya kecil, otak pun kecil. Pemikiran pun memang kecil lagi waktu tu. Tak apalah. Tapi alhamdulillah lah, saya tak rasa jauh dengan mak ayah. Tak rasa jauh dengan mak ayah, tak rasa asing dengan mak ayah. Alhamdulillah. Dan saya pun tak akan kata mak ayah saya menjauhkan saya daripada kasih sayang. Patutnya tak. Malah saya ucap terima kasih. Kerana bagi kepada saya pengalaman yang besar dalam hidup pada umur 11 tahun tadi. Tapi bukan semua macam tu. Bukan semua macam tu. Faham? Baik. Jadi ini zaman Sayyidina Umar. Bagi cuti hari apa? Rabu, Khamis, Jumaat. 3 hari cuti. 3 hari cuti tadi. Dan kemudian Sayyidina Umar kata apa? Da'a ala man attala. Ala ni da'a ala dengan makna mendoakan keburukan. Dan ketidakberjayaan kepada orang yang tak ikut sunnah beliau. Sumaktada bihi as-salafu fil istirahat al-mashru'ah ila yaumina hadha. Kemudian diikuti pada zaman terdahulu, memang orang dulu dia akan cuti hari apa? Rabu, Khamis, Jumaat. Orang dulu. Dia ambil istirahat Rabu, Khamis, Jumaat. Kita lah yang ambil Jumaat Sabtu. Kalau di Kuala Lumpur, Sabtu Ahad. Ya. Orang dulu, Rabu, Khamis, Jumaat. 3 hari terus ambil cuti. Cuti istirahat tadi bukan istirahat dengan kosong. Tak. Bukan bagi budak-budak tidur. Tak. Istirahat ni macam-macam. Ada bentuk pergi ke taman, ada muzakarah, ada perbincangan ilmu. Tapi istirahat bagi penuntut ilmu lah. Bukan istirahat tu dengan makna istirahat sungguh. Jadi istirahat, tidur habis semua. Basah himok, no? Dah. Istirahat di sini dengan makna tetap dengan ilmu. Sebab tu kata dalam kitab para ulama, kalau kata hari Khamis zaman dulu, mereka akan keluar pergi nuzhah, pergi ke taman-taman, pergi ke bukit, pergi ke berehat-rehat lah. Berehat-rehat untuk ni, kalau orang zaman lah, pergi ke Aman Sentral, contoh gitulah. Kan? Bagi dia rehat dah tu. Pergi Aman Sentral, pergi kedai buku, pergi tengok tu kerehatan bagi penuntut ilmu. Pergi ke maktabah, library dan seumpamanya untuk kerehatan. Kalau rehat dia macam tu, alhamdulillah. Masuk hutan, tengok pokok-pokok, perhati kijang, contoh. Tu dibagi kerehatan bagi orang yang terlibat dengan ilmu. Bukan balik rumah bini kedua. Itu tak rehat tu. Itu penin. Itu penuntut dunia. Itu bukan penuntut ilmu. Baik. Boleh ibu ayah semua no? Faham tak ni yang saya cerita ni? Faham. Saya faham sebab zaman lah ni zaman ibu ayah semangat dengan agama. Dia nak anak dia, cucu dia kata kalau boleh nak jadi tok guru satu masa akan datang. Jadi daripada umur 3 tahun lagi saya kena bentuk dah jadi tok guru. Tok pun tak tok guru. Tok tak tok guru, tok wan pun tok garu. Tapi nak anak tok guru. Bagus, niat bagus, comel-comel. Tapi ikut step. Ikut panduan. Jangan kalut. Karena nanti anak tu akan benci dengan agama disebabkan kita. Dan banyak berlaku macam tu. Banyak berlaku macam tu. Kita nak kalau boleh anak kita ni dia makin semangat lagi nak mengaji. Tapi mengaji itu dia semangat lagi nak mengaji. Semangat lagi nak mengaji. Itu baru betul cara pendidikan tadi. Dan kena ada permainan untuk kanak-kanak. Dia ada falsafatul al'ab dipanggil. Falsafah permainan. Nak mengaji juga tu. Permainan-permainan untuk kanak-kanak. Kenapa budak-budak ni dia kena main banyak. Dan budak ni ketika dia main, sebenarnya dia tidak main saja. Dia sedang mengambil pengalaman pada waktu itu. Jadi kita jangan merosakkan dia dengan permainan-permainan yang merosakkan. Karena pengalaman dia akan rosak nanti. Sebab tu permainan game sebenarnya,
akan merosakkan ketika khususnya game online. Kalau game tak online ni kita boleh tahan lagi. Kalau game online yang ada berkaitan dengan orang lain, yang ni boleh merosakkan akal kanak-kanak ni ketika dia bercampur dengan orang yang bukan sebaya dengan dia. Karena yang main tu bukan mesti sebaya dengan dia. Boleh jadi anak kita umur 7 tahun, tapi yang main dengan tu umur 17 tahun. Waktu tu dia maki, dia keluar perkataan-perkataan yang tidak baik, akhirnya anak tadi, dia terpengaruh dengan perkara-perkara yang tidak baik pada waktu ketika umur tersebut. Dan ini akan kesan dia lama. Kesan dia lama. Karena waktu pembinaan pada ketika tersebut sepatutnya dibina dengan akal yang sihat, tiba-tiba dia telah bercampur dengan suasana yang tidak sihat. Jadi zaman dulu, kita boleh larang anak kita untuk tidak bercampur dengan kawan-kawan yang tidak baik. Zamanlah, kawan-kawan tadi boleh masuk dalam bilik dia dalam keadaan kawan tu tak ada. Faham tak, Cik? Kawan tu boleh masuk dalam bilik dia. Dalam keadaan dia tak ada pun depan kawan kita, budak tadi. Tamam? Dan ini lebih berat lagi. Ini cabaran pada zaman ini. Sebab tu permainan-permainan zaman dulu, permainan-permainan zaman dulu yang dimain oleh orang-orang zaman dulu macam, kalau kata dam ulak, chess, walaupun perkara tadi khilaf dalam mazhab para ulama, tapi itu sebenarnya lebih baik pada zaman ini dibandingkan dengan permainan zaman dulu. Chess khilaf di kalangan ulama sebabkan kerana apa? Ilah dia kerana takut melalaikan. Chess. Dan kalau tidak melalaikan, maka al-hukmu yaduru ma'a illatih. Hukum berkisar dengan ilahnya. Kalau ilah tadi ternafi, maka tak ada lah hukum tu. Maka kalau main chess sampai tinggal semayang, tak boleh. Kalau tidak tinggal semayang, dia main chess, maka tidak ada masalah pun. Mazhab kita hukumnya adalah makruh. Baik makruh tadi li zati atau makruhnya li ghairi. Li ghairi. Bukan li zati. Dia bukan macam makan bawang. Makan bawang putih makruh li zati. Jadi benda makruh li zati ni tak sunat baca bismillah pun. Okey. Tak sunat baca bismillah. Kan? Tak sunat. Kerana dia makruh li zati. Jadi kalau makan petai sama juga macam bawang. Kias dia dengan bawang. Tapi macam syatranj, dia makruhnya li ghairi. Baik kalau kawan tu nak main lawan chess dengan kawan dia, boleh tak? Bismillahirrahmanirrahim, mula jalan askar tu. Boleh tak? Tak ada masalah apa. Jangan bagi lalai. Baik, game tu kadang-kadang lebih bagus. Kenapa? Karena dia tidak cakap. Dia nak fikir waktu tu. Fikir. Kalau berdawai lagi, bodoh. Bodoh jalan. Gila ke apa ni? Jadi tak ada. Jarang sangat lah. Kecuali dua orang tu memang, dua orang tu tak tui. Tu masalah dia lah. Itu juga main game ulak dan seumpama ada, dia panggil falsafatul al'ab. Falsafatul al'ab. Falsafah permainan. Ini kena dilihat balik. Baik. Datang balik semula kepada kitab. Wa ba'du fatta'dibu lis-sibyani min awwalin nashwi atammasyani. Jadi pada permulaan tamyiz. Permulaan tamyiz di sini maknanya apa? Kalau kata budak tadi umurnya telah sampai tamyiz, boleh makan sendiri, boleh minum sendiri. Walau umurnya bukan 7 tahun, maka sudah boleh untuk diajarkan adab kepada anak-anak tersebut. Ini zaman dulu diajar macam tu. Mereka akan mengajarkan adab kepada para kanak-kanak. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam makan bersama dengan anak tiri baginda Rasul. Anak kepada Sayyidatina Ummu Salamah dengan Abu Salamah. Abu Salamah adalah saudara sesusu Nabi SAW. Dan wafat dalam peperangan Uhud. Maka kemudian Nabi berkahwin dengan isteri beliau. Sayyidatuna Ummu Salamah. Ummul Mukminin. Dan Ummul Mukminin ketika wafatnya Abu Salamah, Nabi datang kepada Nabi SAW. Lalu dia memohon doa kepada Nabi SAW diberikan kesabaran dengan wafatnya suami beliau dan anak beliau pula ramai. Jadi Nabi kata, moga Allah ganti kepada kamu yang lebih baik insyaAllah. Maka dia pun kata, tidak ada yang lebih baik daripada Abu Salamah ya Rasulullah. Lepas tu kahwin dengan Nabi. Lepas kahwin dengan Nabi, dia kata, sungguh doa Nabi tadi. Ada yang lebih baik daripada Abu Salamah. Dia ingat Abu Salamah paling baik lah. Maksudnya, dia bandingkan tadi dengan yang lain daripada Nabi SAW. Setelah kahwin dengan Nabi, dengan doa Nabi tadi, Nabi kata, moga Allah ganti dengan yang lebih baik daripada suami kamu tersebut. Digantikan dengan Rasulullah SAW.
Jadi Nabi tidak ada ganti, tidak boleh digantikan lah. Maksudnya Nabi adalah asalnya. Maka Sayyidina Rasulullah SAW satu hari makan dengan anak tiri beliau. Nabi makan dan kemudian anak tiri tadi duduk dengan Rasulullah waktu nak makan, dan kemudian dia ambil makanan tadi dengan segera. Apa kata Nabi? Nabi kata, ya ghulam, sammillah, kul biyaminik, kul mimma yalik. Nabi kata, wahai anakku, wahai anak, sammillah, baca bismillah dulu yang pertama. Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, makan yang dekat dengan kamu dulu. Jangan gelojoh. Ini didikan Nabi kepada kanak-kanak dengan adab. Jadi adab ni mesti bukan mesti dengan kita. Ajak anak kita bukan mesti dengan kita. Bukan mesti, pada waktu umur dah tamyiz, kita kena ajak anak-anak kita. Anak-anak, meh, duduk depan TV. Pak nak buka kitab ni. Qala musannifu rahimahullah. Pergi tu budak tu. Nak tak apa ni, pak dia ni. Pak baru mengaji. Pak pun baru je main kelas 4 kali baru. Dia kata, dengar Tok Guru duk qala musannifu rahimahullah apa semua kali. Main anak dia kata, i'rab sikit pak. Mampu. Pak dia kata, saya ku mengaji qala musannifu ya. Awak tak qala musannifa. Mampu lagi dia kata. Saya bukan macam kita. Tak mesti macam kita. Hanya ajak saja. Waktu makan, ajak waktu makan. Waktu berjalan dengan anak tadi, ajak dia cara macam mana berongok malah dengan orang tua. Ada. Tu ajaran lah tu. Takdib kepada sebian ni, waktu budak tadi boleh terima ajaran, ajarkan dia. Jangan waktu tu, orang panggil apa, kita abaikan dia. Contohnya kalau duduk depan orang tua-tua, macam mana nak bagi tahu kepada dia. Ni depan orang tua-tua. Jangan buat macam tu. Tak boleh jalan macam tu saja. Kena tundukkan sikit badan, tanda hormat. Dan kemudian jumpa dengan orang tua-tua, bila jumpa orang tua-tua pesan, ni salam, ni Pak Cik, ni Pak Long. Sebutkan kali. Dan sebutkan kata, ini guru, ini alim, ini kaza. Sebut macam tu. Ini ustaz. Ini apa ni, fulan. Kena sebut macam tu. Ini tak artis, kalau jumpa artis ya, artis. Main jumpa ustaz kat pasar raya, dia ada tu, ramai nak ikut belakang. So jadi ini tu, lagi teruk itu. Para sahabat dulu anak-anak ketika mana mereka balik, Sayyidina Malik ibni Huwairis, sahabat Nabi yang muda, datang belajar dengan Nabi SAW di Madinah, dan kata beliau, saya melihat Nabi sembahyang ni dan 20 hari duduk di Madinah. Beliau duduk 20 hari memondok di Madinah bersama dengan para sahabat beliau, datang bertemu dengan Rasulullah SAW. Selepas 20 hari duduk, Nabi panggil dia. Nabi kata, saya melihat wajah-wajah kalian ni merindukan keluarga. 20 hari kan? Kita sungguh memang mereka rindu dah waktu tu. Ni santri saya 4 tahun tak boleh balik. Lepas tu kalau baca hadis tu maksudnya lepas 20 hari dia boleh balik lah. Tak boleh. Yang tu Rasulullah 20 hari duduk, keluar balik jadi alim terus waktu tu. Nabi kata apa kepada Sayyidina Malik? Sayyidina Malik ni hadis yang berkenaan dengan solat yang kita dapat sekarang ni, periwayatan tentang solat Nabi adalah daripada beliau. Kalau kita baca hadis bab solat yang sempurna lengkap daripada Sayyidina Malik bin Huwairis. Ajib Sayyidina Malik bin Huwairis. Duduk 20 hari saja, hadis solat kita dapat semua. Jadi Sayyidina Malik bin Huwairis, Nabi kata beliau, dia datang duduk di Madinah 20 hari dengan Rasulullah. Selepas 20 hari, Nabi pun panggil. Nabi pun tanya khabar, macam mana kesihatan keluarga, macam mana mak ayah semua sekali. Baik. Kenapa Nabi tanya? Karena Nabi kenal dengan mak ayah mereka. Baik, kenapa mereka datang? Karena mereka tidak berpada dengan ilmu bapa mereka. Ayah mereka sahabat. Balik ke kampung cerita tentang Rasulullah. Maka anak-anak muda pada waktu itu dan juga anak-anak pada waktu tersebut sangat semangat untuk datang mengaji sekali dengan Rasulullah. Maka itu menyebabkan mereka meninggalkan kampung mereka yang jauh, bermusafir datang ke Madinah Al-Munawwarah, duduk bersama dengan Rasulullah untuk melihat terus Rasulullah. Ini orang panggil apa? Himmah adiyah. Semangat yang tinggi pada anak-anak muda zaman dulu. Jadi macam itu juga perlu dikenalkan anak-anak kita dengan alim. Perlu dikenalkan anak-anak kita dengan para salihin, para awliya Allah Subhanahu wa taala. Moga tu jadi semangat kepada mereka untuk mereka meniru dan menjadi seperti kelompok tersebut.
Kenalkan mereka dengan ulama, kenalkan mereka dengan orang-orang yang soleh. InsyaAllah anak kita nanti akan jadi semangat nanti untuk menjadi seperti itu. Dan sebut pula jadi macam tu. Dan sebab tu kata ulama, kalau waktu makan dengan anak-anak, maka antara cara pendidikan ketika makan dengan anak-anak ialah dengan membanyakkan sebutan tentang orang-orang soleh. Cerita orang-orang soleh. Cerita pasal tentang Rasulullah, cerita adab-adab Nabi ketika makan, cerita adab para sahabat Nabi, cerita pasal sahabat Nabi. Apa sajalah. Jadi ini satu perkara yang perlu ibu ayah ambil berat juga. Lepas tu dia pun kena baca juga pasal sahabat-sahabat Rasul. Dia pun kena dengar juga pasal para Nabi, para awliya, para salihin. Untuk cerita dekat anak-anak waktu ketika makan. Dan jangan makan duduk diam je. Ni anak kita nak cerita sikit pasal pengajian dia tadi, pak marah pula dah. Anak baru duduk makan. Lain lah, nasi penuh mulut, lepas tu sambil sembang, nasi tu maksudnya 4 biji dah duduk masuk dalam pinggan pak tu, yang pak marah tu. Dengan ayak sirap pak tu. Ayak sirap pak tu sebelah ni. Yang anak tu, tadi sekolah tu, masuk 4 biji dah dalam tu. Aku kata budak ni, dah cakap bagi habis dulu dalam mulut tu. Bagi habis dulu kunyah dalam mulut tu, baru cakap. Bukan larang cakap, tak. Islam tidak melarang untuk anak kita bercakap ketika makan. Tapi sederhana. Jangan terlalu bising, jangan terlalu diam. Terlalu diam, siapa dia? Yahudi. Orang Yahudi dia diam suruh waktu makan. Lepas tu dia ajak kita pula tu. Etika makan. Lebih hotel cuba tengok kalau kita makan. Apa bunyi? Ting sikit. Oh, malu oh. Tu daripada mana tu mai tu? Baik, adakah salah kalau kata kita ikut kata oh tu Yahudi punya tu? Tak ada masalah. Lepas tu dia etika. Tak kata salah. Cuma tak payahlah buat teruk. Ya. Padahal tadi juga ting duk tengok kita tu, dia kalau pergi makan kedai mamak, sama Dia tukar tempat Dia pergi duduk tempat prestis sikit, dia kena cedok tak mau bagi bunyi macam ni. Jangan cedok macam ni, bunyi macam ni, ting teruslah bunyi. Makan jangan habis. Tinggal sikit, malu kat orang. Siapa ajak ni? Ni tak habis pakai. Makan kena tinggal sikit. Kek pun ambil sikit. Rasa. Angkat sila. Makan sikit je. Kita disuruh makan sampai habis. Tak ada pajak suruh makan tinggal sikit je. Kerak pisang pun buat teruk. Kita ambil pisang buka. Cuk dulu tak. Mereka kerak macam ni. Kerak macam ni. Buat teruk. Etika. Itu baru dikira prestige. Pakai macam ni sikit. Bubuh tali, bubuh kain kat ini. Kan, makan. Kita baru A dia bagi. Baik, salah ke secara total? Tidak salah secara total. Boleh tak kalau kita nak ikut? Tak ada masalah kalau tidak ada larangan dalam syarak. Kan? Tak ada larangan dalam syarak. Kita tak kata salah cara ni. Tak. Tidak salah kalau tidak ada larangan dalam syarak. Dan Nabi kita Muhammad SAW disuruh untuk mukhalafah dengan Yahudi ketika benda tadi disuruh untuk mukhalafah. Ada benda yang tidak mukhalafah tak payah, tak ada masalah pun. Untuk kita ikuti dan kita buat macam tu tidak ada masalah. Ya, afdalnya makan dengan tangan. Afdalnya macam tu. Tapi kalau nak makan dengan sudu dan garpu dan seumpamanya, maka tidak ada masalah. Kalau tadi tidak bercanggah dengan syarak. Hukumnya adalah harus. Tamam. Baik. Kalau orang Yahudi dia makan senyap. Orang Kristian dia makan bising sangat pula. Seimbang sampai tak berhenti. Belaga pinggan, belaga cawan, belaga bini orang, itu semua. Itu bawa tu. Tapi kalau kata Islam sederhana. Khairul umur awsatuha. Tidak terlalu bising, tidak terlalu diam. Jadi makan sembang, tanya khabar, benda yang elok-elok. Karena dengan sebut nama orang soleh turun rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika kita makan tadi. Tamam? Itu yang diajar oleh Nabi, samillah kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik. Ini ajaran kita kepada anak-anak ketika mana bersama dengan mereka, waktu main macam mana nak main, waktu duduk dengan orang dewasa macam mana. Kalau duduk orang tengah duduk bersembang, jangan campur contohnya. Kalau nak menyampuk minta izin. Nak bagi pandangan ke apa, minta izin, tanya. Kalau tengah duduk sembang, mak dia sembang, dia duduk kalut dengan duduk kuih mak dia, nak suruh balik. Jom lah. Mak pula duduk
Ish, budak ni. Ish. No, budak-budak balik. Tak apalah, kami minta izin balik dulu. Dalam kereta, tak kata apa. Tak kena kata. Kena kata. Kalau mak dengan ayah tengah sembang, jangan menyampuk. Nah. Dan ni tidak ada lagi adab bagi kanak-kanak zaman lah. Anak-anak zaman lah, kadang tidak ada adab tu lagi. Anak mak ayah kadang-kadang cakap berbuih mulut pun tak ini juga. Sebab apa? Sebab tidak dididik sejak daripada usia dini. Dia tak ada dengan nazrah. Dulu mak kita tengok saja. Anak duk buah lah rumah orang. Lari mak duk ni. Angguk tu ya. Sup. Habis bateri budak tu. Terus. Hai, ajaib. Mak tak boleh jengkah. Tengok yang tu ya. Pergi terus budak tu. Dia tahu dah apa kesan yang akan berlaku selepas ni. Mak zaman lah. Allahu Akbar. Generasi Alpha dia kata. Nampak tak? Alpha tu. Memang Alpha betul. Anak main dia pula. Pecah rumah orang. Budak-budak. Biasalah. Jam tu rumah tu. Kata, mampu aku macam ni. Kalau main 3 orang macam ni, lingkup ranak rumah aku. Sebablah dinding buat daripada batang. Kalau buat daripada kotak, rasanya terbang dengan rumah-rumah sekali. Mak dia macam tu. Biasalah anak-anak. Anak-anak kecil, biasalah. Dia tengah sekarang ni, tengah apa ni? Tengah duduk di mabuk, cakap orang KL waktu tu, tak tahan. Dia tengah semangat wajah pada waktu ni. Wajah tu. Jadi, kenapa yang apa ni kena biar tu? Dia kena ada tarbiyah bin nazrah. Kena ada ni pandangan mata. Ayah kalau dia tengok anak tadi, dia tengok aja. Anak tadi akan takut. Dia bagi jadi macam sulhafah. Kata ulama macam penyu. Penyu dia tarbiyah anak-anak dia dengan tengok saja. Tanpa menyusu. Penyu mai kok mana dia punya puting susu dia? Ibu-ibu. Ada orang Terengganu? Pernah tengok penyu bertelur? Tengok. Penyu ada puting. Nak bagi susu kat anak dia. Mai kok mana? Puting susu. Penyu. Mana ada? Baik macam mana anak penyu tadi membesar? Kata ulama dengan nazrah ibunya. Dengan pandangan ibunya. Maksudnya binatang pun ada tarbiyah bin nazrah. Di dalam sufi, sebut ni antara tarbiyah yang agung. Tarbiyah dengan pandangan. Sebab tu guru ketika dia memandang muridnya, ni tarbiyahnya Rasulullah. Para sahabat boleh tahu Nabi suka, Nabi tak suka dengan hanya melihat pandangan mata Nabi. Riak wajah Nabi, dia tahu Nabi tak suka. Dan dia tak akan buat benda yang Nabi tak suka. Jadi kalau tengok, muka tak apa nak okey pada waktu itu, mereka dah mula berhati-hati. Ada benda tak kena ni, hak dia buat. Ni dah muka Tok Guru dah berubah dah, dia duk ulun lagi nak bagi kena marah. Ini memang cari bahasa yang baik. Ya, Pak? Jadi kalau kata apa ni penyu macam tu. Ini disebut oleh Al-Imam Abdul Qadir Ar-Rifa'i rahimahullah dalam kitab beliau, dan juga disebut oleh guru kami Maulana Syekh Yusri hafizahullah. Cerita berkenaan dengan tarbiyah penyu. Penyu dia tarbiyah macam tu. Kadang tu dia bila dia menetah anak dia, duduk letakkan telur anak apa ni yang dia bertelur tadi ni. Bila anak dia dah keluar sepanjang waktu ketika mana sebelum anak tadi menetah, ibu penyu ni dia akan buat apa? Dia akan naik setiap masa untuk tengok telur tadi. Dia akan tengok daripada jauh. Tengok, itu dia akan masuk balik. Katanya dengan penglihatan tadi memberikan gizi kepada anak-anak tersebut. Ini tarbiyah yang ajaib yang Allah Ta'ala bagi kepada binatang, diperlihatkan dalam alam kita sekarang. Lepas tu mak ayah kena ada tarbiyah tu. Dia kena ada balik. Jadi anak-anak kalau nampak buah sikit ni, hati sikit. Dia tahu dah sekejap lagi nak kena gutir teruk dalam kereta lagi. Ni dua habak je nak gutir, haram tak gutir pun. Sekejap lagi kalau buat, mak gutir sekejap lagi. Lepas tu esok buat, tak gutir juga. Sekejap lagi buat lagi, mak gutir. Tak usah dua habak, mak gutir. Gutir terus. Gutir sedah tu, pokok dia tahu. Langit tinggi rendah. Terangkat set-set burn tu. Naik atas tu dalam kereta. Wah, teriak sedah. Lepas ni esok dia kata, nak buat lagi? Nak kena macam semalam? Cukup. Dia kata berpada dah dengar semalam pun jadi dah. Tak perlu lagi diulangi balik benda tadi. Pak tak kata apa, pak bawa kereta kan? Ya, jenis ni. Pak ni lebih bahaya lagi. Jenis-jenis apa ni, silent killer ni.
Nah. Jadi itu paling bahaya sekali zaman dulu. Kita paling takut dengan ayah yang tak pernah marah ni. Itu yang paling kita takut sekali. Ni anak-anak dulu. Zaman lah, pak tak kata apa, mak pula tolong tambah, pak marah, mak marah pak pula. Ni masalah. Pak marah anak ayah ni, marah apa? Satu kesalahan paling besar ketika mana ayah marah anak, mak marah ayah tadi depan anak-anak. Maka ni akan menghilangkan respect dan juga kehormatan ayah tadi di depan anak-anak tersebut. Kita akan baca nanti dalam. Ini baru baik pertama ni. Ini satu ni. Awalin nashwi. Saya bagi tamhid saja ni, bagi perhatian untuk buaya semua faham pendidikan kita dalam Islam sebenarnya mempunyai peradaban yang luar biasa. Ini saya hari ini hanya baca pendidikan pada zaman Nabi. Sebahagian saja ni. Sikit saja ni. Bulan depan saya akan sebutkan pula bagaimana bentuk pendidikan pada zaman Umayyah. Pada zaman Kesultanan Umawi. Nanti akan sebut lagi nanti Kesultanan Abbasi. Kemudian setelah itu Kesultanan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Andalus dan seumpamanya. Bagaimana mereka didik anak-anak pada zaman tersebut sehingga terbitnya universiti dan juga madrasah-madrasah yang luar biasa di tempat mereka pada zaman tersebut. Ini kesemuanya adalah menunjukkan bahawa Islam sangat mengambil berat tentang pendidikan terhadap kanak-kanak dan juga wanita khususnya. Dan ini berbeza dengan peradaban yang terdahulu yang mereka hatta kata para muarrikhin, ahli sejarah menyebutkan pada ketika mana zaman kerajaan Umawi dan seumpamanya mereka memerintah, ketika tersebut di barat wanita dan kanak-kanak masih lagi terbiar pada waktu itu. Kerajaan Umawi pada waktu itu telah membina kanak-kanak dengan luar biasa. Sehingga disebutkan dalam sebahagian kisah para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, diceritakan tentang bagaimana mereka mempelajari ilmu pada ketika tersebut di madrasah-madrasah pada zaman dahulu. Apa dia cerita dia? Ketika mana mereka masuk ke dalam sekolah, disebut di dalam kitab Khalid ibn al-Walid, disebutkan bahawa beliau telah menahan ataupun menawan Sulaim ibn Amir, kibar tabi'in. Sulaim bin Amir adalah kibar tabi'in yang agung, yang besar, yang ditawan pada ketika mana peperangan oleh Sayyidina Khalid bin al-Walid. Sayyidina Khalid al-Walid menjadikan dia sebagai hamba. Tetapi ketika mana Sayyidina Khalid al-Walid hadir ke Halab, membawa bersama dengan Sulaim bin Amir, maka qala falamma qadimna ala Abi Bakr radhiyallahu taala anhu ja'alani fil maktab. Jadi bila mana kami datang ataupun sebenarnya Sayyidina Khalid bagi hadiah budak ini, Sulaim ini, kepada Sayyidina Abu Bakar. Untuk Sayyidina Abu Bakar menjadi khadam kepada Sayyidina Abu Bakar. Apa yang berlaku? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu meletakkan Sulaim di maktab. Maktab ni apa dia? Kutak. Di sekolah. Pergi ke sekolah waktu itu. Wa kana al-muallim yaqulu li, kata Sulaim, muallim pada waktu tersebut mengajar. Tengok ni, tariq tadris, cara pedagogi pada zaman sahabat Nabi. Nanti kata beliau, kana al-muallim yaqulu li, muallim kata kepada saya, uktubil mim. Uktubil mim. Tulis mim. Suruh saya tulis mim. Bertulis mim, tengok. Dia kata, fa idza lam uhsinha qala li dawwirha. Bila aku tak pandai tulis mim, maka guru tadi kata kepada aku, buat bulat. Buat bulat dulu. Ij'alha misla aini baqarah. Jadikan bulat tadi seperti mata kerbau, mata lembu. Ya tak? Maka mata lembu macam mana dia tengok. Jadi maksudnya sini dikaitkan dengan alam yang ada di depan mata, budak ni pernah tengok. Baik mata lembu macam mana, bulat macam tu. Buat bulat macam tu. Jangan sebut bulat saja, mungkin budak tu pening bulat. Bulat ni macam-macam jenis bulat. Spera pun ada. Bulat lonjong pun ada. Bulat macam mana? Bulat macam mata lembu. Bulat macam bola contohnya. Itu bukan bola. Bola tak bulat, bola spera. Jadi budak ni pun bila disebut, Sayyidina Amir ni, bila disebut macam Sulaim, maka dia kata, ij'alha mudawwaran ataupun daur ka ainil baqarah. Seperti mata lembu. Cuba tengoklah. Jadi kalau nak tulis huruf mim buat mana? Buat macam mata lembu, tarik mim. Yang tu. Jadi budak tu boleh tulis zaman tu. Ini tariq tadris pada zaman tu. Jadi kita tengok macam mana para sahabat dulu mengajar para
para budak pada waktu ketika tersebut. Sebenarnya sangat bagus untuk kita ambil perhatian dengan perkara tadi. Sayyidina Abi Darda radhiyallahu terakhir, Sayyidina Abi Darda rahimahullahu taala wa radhiya anhu, beliau di antara yang paling masyhur ketika zaman para ashabul para khulafa ar-rasyidin. Tak tahu zaman bila ni, zaman Sayyidina Abu Darda, zaman Sayyidina Umar ataupun Sayyidina Abu Bakar, beliau memimpin majlis Quran di Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masjid Nabi kan? Nah. Yang memimpin majlis Quran pada zaman tersebut. Dan bagaimana majlis tadi dipimpin oleh beliau? Kata dalam kitab disebut, karena Abu Darda yunazzimu tullabah wa yuwazzi'uhum fi majmu'at. Beliau akan membahagikan para murid beliau dalam bentuk kumpulan-kumpulan. Satu kumpulan 10 orang. 10 orang. Dan kemudian ada seorang irrif. Irrif ni apa dia? Tukang ulang balik bacaan. Sayyidina Abu Darda akan duduk di depan di atas kursi besar dan akan melihat bacaan tadi. Dan murid-murid ni akan baca Quran, mengulang hafalan mereka dan membacakan kepada irrif, kepada yang kepala mutalaah tu. Dan setelah mana kalau kepala mutalaah pun tak boleh nak jawab ataupun dia pun tak faham macam mana nak baca, maka akan dirujuk kepada Sayyidina Abi Darda radhiyallahu anhu. Dia dengar macam tu. Ini sistem pada zaman tersebut. Ada satu sistem lagi yang dilakukan di sebahagian tempat. Di Mesir dulu pun ada macam tu. Iaitu guru akan duduk di depan ni dan murid ni akan datang ramai dan pakat baca semua surah masing-masing. Dan dia boleh tegur semua hak salah dalam majlis. Satu majlis. Kawan ni baca Baqarah, kawan ni baca Ali Imran, kawan ni baca surah Al-Mulk, kawan ni baca ni. Baca sama. Tapi dia boleh tahu ni salah. Ulang balik bacaan. Maksudnya dia boleh dengar semua dalam satu masa. Sama. Jadi bila dikumpul balik, berapa ramai orang yang mana ada dalam majlis Sayyidina Abi Darda, dikatakan ada lebih kurang 1,600 lebih orang. 1,600 orang, maksudnya ada majlisnya lebih kurang dalam berapa? Satu majlis, satu lingkungan 10 orang. 1,600 orang berapa lingkungan? 160 lingkungan. 160 lingkungan dalam masjid pada ketika tersebut yang hadir ke majlis Sayyidina Abi Darda untuk mengaji Al-Quran. Bukan dengar ceramah, ngaji. Zaman tu. Dan ditulis. Dan kemudian setelah wafat Sayyidina Abi Darda, digantikan oleh murid beliau setelahnya, iaitu Sayyiduna Ibnu Amir. Salah seorang yang membawa qiraat. Qiraat Ibnu Amir. Maka beliau salah seorang yang memimpin majlis Sayyidina Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Ni perkara-perkara ni kita kena tahu sejarah ni untuk apa? Untuk kita tahu bahawa peradaban dalam Islam luar biasa. Sejak daripada zaman Khulafa ar-Rasyidin dalam memberi perhatian kepada kanak-kanak. Dan ni yang hadir ni kebanyakannya kanak-kanak. 1,600 ni kanak-kanak kebanyakan. Tu hafal Quran, mengulang Quran dan seumpamanya. Ada ni yang membentuk mereka menjadi generasi yang luar biasa setelahnya, dan moga-moga kita juga akan mengulang kembali sejarah tersebut, menjadikan generasi kita pada ketika ini menjadi generasi yang luar biasa insya-Allah taala. Tamam? Jadi adab kita untuk mengajarkan adab kepada para ulama, kepada anak-anak ni, faedahnya kata Al-Imam Al-Ahdal radhiyallahu taala anhu, dia kata termasuk adab untuk kita ajar kepada anak-anak ketika kecil adalah adabnya dengan Allah, adab dengan para nabi, adab dengan Al-Quran, adab dengan ilmu, adab dengan ulama, adab dengan masyayikh, orang tua-tua, adab dengan para sahabat, yakni para temannya, adab dengan al-azwaj wal-aulad, adab dengan isteri, adab dengan anak-anak, adab dengan para murid kalau dia jadi guru, adab dengan sairil fuqara wal masakin. Ini antara adab-adab yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Jarhazi dalam syarahan beliau bagi kitab fiqh yang dikarang oleh Al-Imam Al-Jarhazi rahimahullahu ta'ala. Jadi bukan hanya adab makan sahaja. Tapi kenapa diajar adab makan dulu? Karena makan adalah perkara pertama yang akan diminati oleh seorang kanak-kanak yang telah sampai umur. Budak ni ketika mula dia naik umur dia akan suka makan. Waktu tu diajar adab makan. Dan saya pun teringin nak tulis satu kitab berkenaan dengan adab makan. Saya dah tulis kitab berkenaan dengan ni, pendidikan kanak-kanak. InsyaAllah dalam proses dah siap dah cetakkan kitab 8 perkara yang perlu dilakukan oleh ibu dan ayah dalam tempoh 7 hari kelahiran anak.
apa benda yang nak kena buat dalam 7 hari kelahiran anak, ada 8 benda nak kena buat, pun saya dah tulis. Yang tu saya terjemah ataupun saya tambah juga sedikit taklik daripada kitab Syekh Amjad Rashid hafizahullah taala. Nama kitab tu Fathul Wadud. Hukum kenaan dengan ahkamil maulud, hukum-hakam kelahiran kanak-kanak. Ada 7-8 benda yang kena buat dalam masa 7 hari. Ataupun insya-Allah akan sampai dalam 2-3 hari ini akan sampai kitab tersebut di pondok. Nampak ni kita akan baca kitab tersebut insya-Allah. Jadi yang tu ketika dah lahir. Setelah dah lahir, benda 8 tu kena buat. Patutnya baru baca kitab ni. Baru dah didik budak-budak. Cuma satu saya tak tulis lagi. Sebelum beranak budak-budak tu nak kena kahwin ni lah. Kitab nikah tak tulis lagi. Tu ya. Soal lepas ni kita tulis pula. Ada dah banyak ulama tulis tapi saja nak buat ramai orang pergi. No? Buat ramai. Jadi tulis pergi lah. Apa habis tak buat. Ingat. Jadi apa ni, memenuhkan maktabah dia panggil. Jadi tulis yang tu baru ikut turutan dia. Saya dah tulis. Saya dah beberapa karangan. Ada kitab ni saya tulis. Contohnya hak yang tadi beranak. Kemudian didik anak-anak. Lepas didik anak-anak, nak didik anak-anak dengan apa dulu yang pertama? Ni perlu didik dulu. Didik yang pertama, alimu auladakum kata Nabi ala salasi qisal, 3 benda. Hubbi nabiyikum. Hubbi nabiyikum saya dah karang kitab Asy-Syamil fi Khulasati Syama'il. Cerita bab Nabi SAW. Dan juga saya ada cerita bab sirah Al-Jawahir Lu'lu'iyah fi Alfiyatis Sirah An-Nabawiyah. Itu tak dicetak lagi. Ada 1000 bait syair bahasa Melayu yang saya karang berkenaan dengan sirah Nabi SAW. Dan kemudian yang kedua Nabi kata apa? Hubbi ahli baitihi, mencintai ahli keluarga Nabi SAW. Ahli keluarga Nabi itu saya tak tulis lagi lah. Tak tulis lagi. Tapi saya tulis kitab berkenaan dengan adab menziarahi para salihin. Dan itu termasuk ahli keluarga Nabi juga, iaitu al-atqiya. Yang disebut oleh para ulama al-nabi huwal atqiya, yakni para orang soleh. Jadi saya ada kurang kitab juga. Kitabnya Mursyiduz Zuwar ila ziyaratil akhyar, yakni adab-adab menziarahi orang-orang soleh. Dan tu ada tulis kitab tadi. Dan kemudian adab pula dah lewat orang akhyar, orang-orang yang soleh, maka kita nak mengaji. Maka saya tulis kitab adab bab mengaji, Fathul Muta'ali fi adabil ilmi wat talaqqi. Nah. Kemudian ilmu apa nak kena mengaji dulu? Ilmu akidah. Saya dah karang kitab akidah, iaitu Manzumatit Tauhid dan Iqdul Farid. Ada 2 kitab akidah yang saya karang. Satu yang peringkat rendah, yang kedua peringkat tinggi sikit daripada peringkat tadi. Itu yang saya ambil daripada Qaidah Bahiyah. Yang pertama saya ambil Manzumatit Tauhid daripada Aqidatul Awam. Kemudian kitab apa lagi nak kena mengaji? Berkenaan dengan ilmu fiqh dan seumpamanya. Fiqh pun ada sebahagian yang saya karang. Kitab seperti penibak haid dan seumpamanya, ataupun ada syair yang saya tulis tapi masih tidak dicetak, masih lagi dalam tulisan, iaitu berkenaan dengan hukum hakam solat dan seumpamanya, ada di karang dan masih tidak keluar lagi. Jadi saya adalah beberapa kitab yang kita karang, tak banyak tapi ikut turutan tadi untuk pembinaan umat baginda Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kawan-kawan saya bagi tadi sebenarnya untuk murid-murid saya lah. Kalau mereka contohnya nanti dah tak ada apa nak mengajak, contohnya kok nak meneruskan bacaan kita tadi, kalau mereka ikut turutan tu, insya-Allah akan terbina. Mengikut turutan proses bermula daripada kanak-kanak tadi kecil sehingga mereka nak kena mengaji kitab apa. Saya dah tulis kebanyakan daripada tulisan tersebut, menyambung sampai kepada pembinaan kanak-kanak tadi ketika mereka dewasa. Dan moga-moga semua dapat manfaat yang baik daripada pertemuan kita pada hari ini. InsyaAllah pada minggu depan kita akan bertemu lagi. Minggu depan, pada bulan depan. Minggu depan. Woi, terima pada apanya? Siap sana. Nanti insyaAllah kita akan bertemu lagi pada pertemuan akan datang. Saya mohon ampun, mohon maaf. Moga-moga Allah Ta'ala berkati dan memberikan kebaikan kepada pihak majlis, pihak Masjid Al-Bushra dan juga seluruh para hadirin, ibu ayah, abang, kakak-kakak, muslimin dan muslimat, para santri yang hadir ke masjid ini, dan moga Allah memberkati masjid ini dan juga seluruh yang mendirikan dan menjayakan masjid ini, Tuan Imam, Ustaz Firdaus dan ahli jawatan kuasa beliau, dan seluruh yang memajukan rumah Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi tempat yang tidak lagi menjadi orang panggil apa? Tidak asing daripada masyarakat. InsyaAllah. Jadi moga-moga tu semua akan menjadi mizan hasanat kita semua di akhirat kelak.
dan akan mendapatkan syafaat daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.